بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله, pada kesempatan ini insya-Allah mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dan menetapkan kita di dalam keimanan dan keislaman, iaitu dalam nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, ini dua nikmat yang tidak boleh kita dibuat perbandingan dengan nikmat-nikmat yang lain. Kerana dengan dua nikmat inilah kita akan selamat di dunia dan juga kita akan selamat di akhirat insya-Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa ya? Kerana dua nikmat inilah syarat untuk kita mendapat kejayaan. Sekiranya kita tidak ada iman, kita tidak ada Islam, ataupun kita tidak ada Islam, kita tidak ada iman, maka semestilah kita tidak akan dapat kejayaan. Sekiranya kita ada dua nikmat ini, semestinya insya-Allah kita akan dapat kejayaan yang sebenar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita mengisikan Islam dan iman kita ini, maka Allah Subhanahu wa taala bagikan masa kepada kita. Bagikan dalam kehidupan kita ini ada peredaran masa, pagi, siang, petang, tengah malam dan seterusnya. Peredaran masa inilah satu penilaian yang mana kita boleh mengisikan amalan-amalan kita, mengisikan pekerjaan-pekerjaan kita dengan kita ada masa. Kita ada masa yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dinamakan al-asr, dinamakan al-asr, masa demi masa. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr, demi masa. Dan Nabi telah memberi penegasan kepada umat manusia bahawasanya seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matan, dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, iaitu as-sihhatu wal faragh, kesihatan dan lapangkan masa. Dua nikmat ini sering dilalaikan, dialpakan, diabaikan oleh manusia, iaitu nikmat kesihatan dan nikmat lapangnya masa. Apabila kita sihat, seringkalinya kita alpa dan lalai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita lapang masa kita banyak, seringkali kita dialpakan dengan kelalaian dan kealpaan. Ini adalah satu peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita sentiasa mengisikan masa lapang kita, mengisi kesihatan kita dengan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh daripada segala larangannya. Kalau kita kembali kepada
surah-surah di dalam Al-Quranul Karim, di antara surah yang memberi penekanan kepada masa. Bahkan banyak ayat-ayat yang memberi penekanan kepada masa. Tetapi saya nak berkongsikan dengan kita pada kali ini iaitu satu surah yang pendek, yang mana Imam Syafi'i berkata, sekiranya di dalam Al-Quran hanya ada surah ini, maka nescaya mencukupilah untuk manusia menjadikan surah ini sebagai panduan, sebagai sebagai panduan dan pedoman di dalam kehidupan. Imam Syafi'i berkata, wal 'asr, demi masa. Setengah ulama telah bertafsirkan bahawa masa itu masa al-'asr, masa petang. Tetapi pada umumnya wal 'asr adalah demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu nescaya di dalam kerugian, khusrin, di dalam kerugian, berbagai-bagai kerugian. Illa alladhina amanu, malaikat, siapakah yang tidak masuk di dalam golongan orang yang rugi? Alladhina amanu, orang yang beriman. Syarat yang pertama iaitu golongan yang pertama, golongan yang beriman. Tidak mencukupi dengan itu sahaja, perlu juga wa amilu as-salihat, kena beramal amalan salihat, kebaikan, bukan salih, bahkan disebut di sini sirah jamak salihat. Amalan-amalan salihat, perbanyakkan amalan-amalan salihat, kebaikan. Dan tidak mencukupi dengan itu sahaja, dia perlu kena menunaikan wa tawasau bil haq, berwasiat, berpegang dengan kebenaran, wa tawasau bis sabr. Dan apabila kita telah berpegang dengan kebenaran, kita juga kena berwasiat dan berpegang dengan kesabaran. Biasanya apabila kita ada iman, kita amal soleh, kita berpegang, bertawasi dengan kebenaran, maka kita akan menghadapi cabaran-cabaran dan ujian-ujian dalam hidup seorang mukmin, seorang soleh, seorang yang berpegang dengan kebenaran itu akan menghadapi ujian-ujian di dalam kehidupan, di dalam berpegangnya dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk tidak masuk di dalam kerugian, ia perlu bersabar, bertawasi dengan kesabaran. Dengan 5 syarat ini, dengan 4 syarat ini, dengan 4 syarat ini dan 4 golongan ini, maka kita akan menjadilah manusia yang tidak rugi sama sekali, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan perkongsian saya pada kali ini boleh menjadikan satu panduan kepada kita untuk kita sentiasa menjagakan masa, untuk sentiasa kita memenuhi kita dengan keimanan kita, untuk sentiasa kita memperbanyakkan amal soleh untuk meningkatkan keimanan kita, untuk sentiasa bukan itu sahaja amal soleh, kita perlu berpaksi dan berpegang dengan kebenaran walaupun dalam keadaan bagaimana sekalipun. Dan sekiranya apa-apa ujian yang kita menghadapi, kita juga perlu bersabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan kesabaran itu adalah menunjukkan kesempurnaan kita, iman kita yang sempurna. As-sabru minal iman, sabar itu sebahagian daripada iman, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini perkongsian saya sikit sebanyak pada kali ini, dengan sedikit perkongsian daripada surah Al-'Asr ini, mudah-mudahan ia menjadi panduan dan pedoman kepada kita supaya kita sentiasa menjagakan masa. Wabillahi taufiq, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik daripada saya sendiri. Sekiranya ada kekurangan, saya minta ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.